Baik, itulah dia cara-cara untuk menggunakan rapid test kit ataupun RTK test kit yang digunakan ketika ini untuk kita mengesan dan juga melakukan pengesanan secara kendiri untuk COVID-19. Namun di luar sana ada bermacam-macam brand keluaran test kit ini. Jadi kita ingin berkongsi pada anda bagaimanakah cara penggunaan dan apa langkah-langkah yang perlu anda lakukan untuk memastikan keberkesanan kit ini boleh anda dapatkan. Jadi hari ini kita bersama dengan Dr. Wan Amani Wan Abdul Azim selaku pakar patologi Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk bercakap berkenaan dengan kit ujian saliva atau nasal. Okey, terima kasih doktor bersama dengan kami pada pagi ini. Doktor, kalau sebelum ini kita selalu mendengar berkenaan tentang PCR test yang selalu dilakukan di fasiliti kesihatan. Cumanya untuk apabila hadirnya RTK ini, kita nak tahu apakah antara perbezaannya ujian yang dilakukan secara RTK dan juga PCR ini, doktor. Okey, terima kasih Ismail. Okey, untuk ujian pengesanan virus yang menyebabkan COVID-19 atau SARS-CoV-2 ada dua lah untuk mengesan jangkitan aktif iaitu ujian RTK dan juga PCR. PCR yang pertama kali diperkenalkan merupakan gold standard method daripada WHO. Cuma RT-PCR atau nama lain dia reverse transcriptase polymerase chain reaction atau kita panggil juga ujian molekular, dia mengesan bahan genetik yang terdapat dalam sel virus tersebut. Manakala ujian RTK, kit ujian pantas rapid test kit RTK antigen lah kita panggil, dia mengesan lapisan luar virus tersebut, lapisan protein yang biasanya ialah protein nukleokapsid lah. Okey, perbezaan lain biasanya ujian molekular atau RT-PCR ni dia dibuat di makmal. Bila dibuat di makmal, dia memerlukan peralatan yang canggih, dia memerlukan tenaga kerja mahir yang skillful dan terlatih, dan juga masa yang diambil tu agak lama lah, 6 jam hingga 24 jam. Kos pun tinggi lah. Kos pun mahal lah sebab menggunakan alatan-alatan dan tenaga kerja mahir tu semualah. Manakala rapid test kit antigen ataupun RTK antigen ni, dia simple, mudah, ringkas dibuat, boleh didapati di mana-mana lah. Cuma kita kena ingat ada dua jenis RTK antigen. Satu yang profesional. Maksud profesional ni dibuat oleh doktor dan test tu dilakukan di klinik tu sendiri, dan juga self test ataupun RTK kendiri ni yang boleh diberi di pasaran dan dibuat tanpa seliaan anggota kesihatan lah. Maknanya dari segi sampling tu, persampelan untuk self test ni lagi mudah lah. Macam contohnya saliva ataupun nasal. Saliva ni ileum, nasal ni hidung. Sampel dia sama ada swab ataupun saliva tu mudah diambil dan prosesnya lagi mudah dijalankan lah untuk kegunaan home base ni, self test ni berbanding RTK antigen profesional. Tapi dia benda yang sama, cuma self test dilakukan oleh kita kat rumah. Untuk profesional dilakukan di klinik oleh doktor ataupun anggota kesihatan. Okey, jadi manakala kita sudah hampir 2 tahun menghadapi situasi pandemik COVID-19 ini, arahannya berbeza dari semasa ke semasa mengikut peredaran COVID lah. Jadi bagaimana sekarang ini? Apakah arahan yang terkini? Apakah waktu yang sesuai untuk melakukan ujian RTK ataupun PCR? Okey, untuk pada masa sekarang KKM baru mengeluarkan garis panduan pada 1 Mac di mana untuk pengesanan COVID-19 boleh menggunakan RTK antigen kendiri. Sebenarnya RTK antigen kendiri telah mula diguna pakai pada sejak tahun lepas lah, Julai atau Ogos. Tapi pada masa itu mungkin kena menggunakan confirmation by PCR. Maksudnya walaupun dah positif, pergi klinik untuk buat PCR. Tapi dari masa ke semasa, KKM mengubah guideline itu ikut dynamic process of the virus sendirilah. Okey, untuk masa yang sesuai menjalankan RTK kendiri kat rumah, bila kita start ada gejala, kita tak tahu kita dapat kontak dari mana ke, tiba-tiba rasa gatal tekak ke, nak demam, rasa tak sihat lah. Rasa tak sihat, kita boleh dapatkan di kedai-kedai terpilih atau farmasi dan menjalankan ujian tersebut di rumah lah. Okey, satu lagi, bila kita ialah close contact lah, terutamanya kita close contact yang bergejala, kita diinform oleh member kita yang kita makan sekali more than 50 minit tanpa pakai mask, kita memang kontak rapat dan kita boleh buat test. Dan satu lagi, bila kita nak menjalankan aktiviti macam perhimpunan bersama keluarga, terutamanya kalau nak balik kampung, contohnya jumpa parents yang parents kita ada penyakit kronik ataupun jangkitan kurang daya tahan penyakit lah atau immunocompromise. Pada waktu itu better kita buat RTK dulu lah sebelum menjalankan aktiviti tersebut. Manakala terdapat juga beberapa sektor lah, macam sektor pendidikan atau pekerjaan yang
dia memang buat saringan berkala lah guna RTK sendiri. Doktor, kita sedia maklum banyak penawaran produk ataupun jenama di pasaran. Ada jenama yang menawarkan untuk test menggunakan persempelan hidung, ada yang menggunakan persempelan mulut ataupun tekak. Jadi bagaimana kita nak membezakan apakah jenama-jenama ini membawa kepada efisiensi ataupun kadar peratusan pengesanan yang berbeza untuk setiap jenama dan setiap cara itu? Okey, betul ya. Kita ni sampai sekarang ni terdapat lebih 120 kalau tak silap saya self test kit yang telah diluluskan. Semua self test ni kena melalui penilaian saringan dari pihak MDA lah, Medical Device Authority, yang akan menyaring dan menilai dan hantar ke makmal-makmal tertentu untuk menilai kit berkenaan. Okey, untuk self test ni sama ada sampel saliva ke, sampel ilio ke, atau sampel nasal, sampel hidung dan berbagai jenama, pelbagai harga, pelbagai jenis benda, tapi bila dia melalui MDA, mendapat kelulusan MDA, keberkesanan dia adalah samalah. Maksudnya ada tahap tertentu di mana MDA telah menetapkan sensitiviti dan spesifisitinya berada di kadar, kalau sekarang ni 95% lah kedua-duanya, baru boleh dipasarkan. Sebab itu penting untuk para pengguna tahu kit apa yang digunakan dan kelulusan tu ada dari MDA lah. Biasanya bila dijual di farmasi atau kedai-kedai terpilih tu ialah kit yang diluluskan oleh MDA. Okey. Ada beberapa perkongsian di media sosial yang membandingkan setiap brand RTKAG ini. Contohnya satu result ini negatif, kemudian menggunakan brand yang lain resultnya positif. Jadi apakah antara faktor yang menyumbang kepada keputusan yang berbeza apabila menggunakan ujian test kit yang berbeza? Okey, seperti yang saya katakan tadi, semua kit telah mendapat penilaian. Cuma ada yang 100%, ada yang 90% dari sudut sensitiviti contohnya. Sensitiviti ni ialah kadar positif sebenar orang tu macam dalam 100 orang. Kalau guna test tu yang dijangkiti COVID, dia memang kena dapat dikesan oleh test tu sendirilah. Kalau 95% sensitivity, maknanya dalam 100 orang tu 5 orang tak dapat kesan. Oleh itu adalah limitasi kepada RTK antigen tu sendiri. Okey, antara faktor lain juga tempoh masa yang diambil lah. Kita kena tahu waktu jangkitan tu bila dan masa sampling tu bila, sebab RTK antigen hanya boleh detect pada hari ke-3 hingga ke-7 jangkitan ataupun hari pertama hingga ke-5 simptom tu muncul lah. Itu ialah memang limitasi kit tersebut kalau dibandingkan dengan PCR yang memang sensitivitinya 100%. Okey, faktor lain juga ialah cara prosedur tu dibuatlah. Sebab tu penting self test ni dibuat dengan betul mengikut arahan. Kadang-kadang sampel ni perlukan swab hidung sebelah ni, ada yang swab biasanya kedua-dua hidung lah, rotate banyak kali. Kadang-kadang pengguna jadi takut ke, gerun ke, dia buat kat luar je, isi padu tu tak cukup. So sampel tu tak cukup, tak boleh nak kesan lah. Okey, cara melakukan prosedur tu pun sangat penting lah, ikut arahan kit. Buffer kena masuk banyak mana, titis banyak mana, picit macam video tadi cakap 20 kali, ada yang picit 10 kali je. Betul-betul kena ikut arahan. Dan satu lagi cara bacaan. Cara bacaan tu ada kit yang tempoh inkubasinya 10 minit je baru kena baca. Kena baca terus. Ada yang 20 minit, ada yang 30 minit. Sebab tu semua itu memainkan peranan penting lah untuk memastikan ketepatan kit tersebut. Okey. Kalau kita lihat kepada indikator kit tersebut, dia ada C dan juga T. Untuk kita membaca dan untuk kita mendapatkan pemahaman apakah kita berada dalam situasi positif ataupun negatif ataupun situasi membimbangkan, bagaimana bacaan itu boleh untuk diterjemahkan dan juga boleh untuk diketahui dengan lebih lanjut. Okay. Bila kita lakukan prosedur tersebut, kita kena pastikan garisan, kita tunggulah dia punya tempoh inkubasi lah 10 minit ke 20 minit, dan pastikan garisan di C tu wajib naik lah. Di T tu tak apa dulu, yang C tu wajib naik. Sebab kalau C ni macam kita kata internal control quality lah, quality dalaman untuk kit tersebut. Sekiranya C control tu tak naik, kita kena repeat test, dia tak sah, tak valid kit tu, sama ada prosedur kita tak betul ataupun kit tu memang problem. Okey, kalau T tu pula, kalau dah sama-sama fin line pun naik tu, kita boleh kata kita positif lah. Kalau kita bergejala ke memang close contact, kita memang suspect clear terus untuk sahkan walaupun fin memang positif. Biasanya macam tu lah. Tapi kalau kita rasa tak sure ke apa, kita boleh lah nak repeat dengan PCR, biasanya boleh cash dengan PCR lah. Okey, kalau siapa-siapa yang dah menggunakan RTKAG ni, mereka
mereka akan dapat lihatlah bagaimana sebenarnya ada lebihan sebenarnya saliva yang kita titiskan dalam bekas dan sebagainya. Jadi mungkin ini adalah kesempatan sesuai untuk doktor kongsikan apakah cara yang terbaik untuk melakukan pembuangan barang-barang yang sudah tidak digunakan itu. Sebab ialah bayangkan kalau individu itu positif, maksudnya virus ada di dalam semua kelengkapan ini yang sudah dipegang itu. Jadi bagaimana cara untuk memastikan agar pembuangan itu lebih selamat? Okey, selepas prosedur dilakukan, pastikan setiap kit tu biasanya akan diberi biohazard plastik bag lah, plastik kecil yang boleh seal. So masukkan semua yang kita punya sampel yang leleh ke apa tu, masuk dalam tu dan seal kemas-kemas dan buang dalam tong sampah macam biasa. Dan lakukan disinfeksi lah kalau boleh di tempat kemudian, terutamanya kalau ada limpahan tumpahan ke apalah. Ya, doktor, juga berkaitan tentang proses seterusnya kalau kita mendapat keputusan daripada RTK itu sama ada positif ataupun negatif dan juga hubung kaitnya dengan aplikasi MySejahtera. Okey, semua test yang kita lakukan sama ada invalid ke positif atau negatif, pastikan kita kena masukkan dalam aplikasi MySejahtera dekat COVID self test tu. Kat situ boleh tekan klik dan seterusnya dia akan tanya beberapa soalan dan kita kena update kat situ sebab penting untuk data kita tahu berapa jumlah semua test dibuat, berapa yang positivity rate, semua penting di situ Dan bila kita dapat keputusan positif juga kita akan diberikan home assessment tool ataupun dan juga HSO lah untuk kita menjalani kuarantin. Okey. Baik, mungkin ringkas doktor sebab kita ada test kit juga, Malaysia dia mengeluarkan test kit yang baru ni. Jadi mungkin apa pandangan doktor berkenaan dengan test kit yang dikeluarkan oleh negara kita sendiri ni? Okey, ada juga test kit yang buatan Malaysia yang telah dilakukan penilaian dan mendapat performa yang bagus. Maksudnya ada yang tak semestinya dari China ke dari Amerika ke dari Malaysia ke, semua yang dinilai mesti melepasi keputusan MDA baru boleh dipasarkan. Maknanya ada kit-kit yang dari negara kita yang dibuat pun mendapat keputusan yang bagus. Okey, terima kasih doktor atas perkongsian bersama dengan kita pada pagi ini dan juga dapatkan ujian kediri sekiranya anda bergejala ataupun ada kontak rapat dengan mereka yang bergejala. Terima kasih kepada Dr. Wan Amani Wan Abdul Azim yang juga merupakan pakar patologi makmal kesihatan awam kebangsaan Kementerian Kesihatan Malaysia bersama dengan kami. Terima kasih. Sama-sama. Okey,